Definisi perubatan dan sukarelawan. Bidang perubatan dan kesukarelawanan amatlah berkait rapat. Terdapat sukarelawan yang dilatih secara khusus dalam bidang perubatan seperti doktor, jururawat, paramedik dan sebagainya. Dalam beberapa jenis program kesukarelawanan, bidang perubatan ini amat penting. Contohnya, program kemanusiaan di negara Palestin. Ia melibatkan beberapa orang doktor sukarelawan untuk membantu beri bantuan perubatan kepada rakyat di sana. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan pemakanan sunnah Nabi? Makanan dan minuman memainkan peranan yang sangat penting untuk kesihatan manusia. Seperti mana definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kesihatan adalah kesejahteraan jasmani, rohani dan juga sosioekonomi. Kebanyakan manusia mendapat penyakit disebabkan oleh corak ataupun pola pemakanan yang salah dan kurang pengetahuan mengenai pemakanan yang sihat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia teladan yang membawa integriti Islam dengan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Contohnya, teladan baginda ini berkaitan dengan pelbagai perkara, termasuklah sesuatu yang mungkin kelihatan remeh iaitu pemakanan. Rasulullah SAW mengajar bukan sahaja setakat memilih makanan sebagai contoh makanan-makanan sunnah iaitu buah kurma, buah tin dan sebagainya. Tapi Rasulullah juga mengajar kita untuk bagaimana cara dan adab makanan serta minum. Amalan pemakanan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW yang pertama ialah dengan melakukan puasa sunat setiap hari Isnin dan Khamis. Puasa bermaksud menahan diri dari makanan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sehingga terbenamnya matahari. Di sini terdapat sebuah hadis tentang puasa pada hari Isnin dan Khamis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal Isnin wal Khamis. Maksudnya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Riwayat Al-Tirmizi. Seterusnya, apakah kelebihan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis? Terdapat beberapa kelebihan kepada diri kita dari segi fizikal dan juga mental. Yang pertama, berpuasa merupakan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia nikmat yang tidak terhingga. Yang kedua, berpuasa dapat mendidik dan melatih jiwa supaya bersabar dan tabah menanggung kesusahan serta cabaran hidup. Yang ketiga, berpuasa pada hari Isnin dan Khamis mempromosi kecerdasan minda. Dalam satu riwayat disebut bahawa orang yang lapar perutnya itu tajamlah fikirannya dan teranglah hatinya. Oleh itu, pelajar terutamanya digalakkan untuk mengamalkan puasa sunat Isnin dan Khamis ini kerana ia dapat mengekalkan ketajaman fikiran yang penting dalam pelajaran. Seterusnya, berpuasa pada hari Isnin dan Khamis dapat membantu kita membersihkan diri daripada sifat keji ataupun sifat mazmumah seperti sifat tamak, sifat sombong, sifat hasad dengki, sifat kedekut dan sebagainya. Dan yang terakhir, pada hari Isnin dan Khamis terbukanya pintu-pintu syurga. Seperti mana yang disebut dalam disebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, pintu-pintu syurga dibuka pada hari Khamis, pada hari Isnin dan Khamis. Maka akan diampunkan semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa kecuali seorang yang di antaranya berlaku permusuhan. Lalu dikatakan, tiadalah pengampunan terhadap kedua-dua orang ini hingga mereka berdamai. Oleh itu, memandangkan hari Isnin dan Khamis merupakan hari yang penuh keberkatan dan juga dibuka pintu-pintu keampunan, wajarlah kita sebagai umat Islam untuk beribadah dan melakukan puasa sunat pada hari Khamis. Seterusnya, antara amalan pemakanan sunnah ialah menjilat jari selepas makan. Sedar atau tidak, ramai yang tidak berbuat perkara ini selepas makan kerana lebih mementingkan sifat malu yang ada dalam diri. Sedangkan perbuatan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, selepas ini, janganlah malu untuk menjilat jari selepas makan. Di sini saya lamparkan sepotong hadis yang menyokong amalan menjilat jari selepas makan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. Apabila salah seorang daripada kamu makan, dia tidak boleh mengelak tangannya sehingga dia menjilatnya atau memberikannya kepada orang lain untuk menjilat, seperti isteri, suami dan lain-lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini menunjukkan larangan daripada mencuci atau membersihkan tangan sehingga dia menjilat jarinya terlebih dahulu. Jika dia tidak berbuat demikian, maka dia tidak boleh membersihkan tangannya sehinggakan orang lain yang tidak jijik yang harus menjilatnya, seperti isterinya, hambanya dan anak-anaknya. Dari sini, kita dapat lihat terdapat dua manfaat melakukan amalan ini. Yang pertama, mendapat keberkatan, dan yang kedua, Islam ini amat mementingkan kualiti berkasih sayang sesama insan. Sehingga kan Islam menggalakkan umatnya menjilat jari saudara maranya seusai makan. Bahkan, sunnah ini juga turut diperakui oleh pengkaji-pengkaji sains yang mengesahkan jari-jari manusia mempunyai cair seperti asid dan enzim untuk memudahkan proses pembuangan, pencernaan dan membantu menyembuhkan penyakit sembelit. Seterusnya, mengunyah makanan sebanyak 40 kali. Mungkin kita selalu mendengar anjuran makanan secara perlahan dan mengunyahnya dengan penuh tata tertib. Ada juga pendapat yang mengatakan mengunyah makanan 40 kali merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang boleh diikuti. Namun, adakah benar mengunyah 40 kali adalah sunnah Nabi? Soalan ini pernah ditanya kepada Imam Al-Nawawi dan beliau berkata, tidak ada langsung hadis yang sahih dalam perkara ini, akan tetapi ia adalah satu perkara yang baik kerana itu lebih sesuai, iaitu sopan ketika makan bersama orang lain, dan ia juga bertujuan untuk mengajar. Ataupun boleh jadi makanan itu sukar untuk dikunyah disebabkan dia seorang yang daif, yakni lemah, ataupun disebabkan seorang itu sudah kenyang dan dikhawatiri jika dia mengangkat tangannya berhenti daripada makan akan menyebabkan orang lain yang sedang makan akan turut sama berhenti, sedangkan mereka itu masih berhajat kepada makanan tersebut, yakni lapar, atau seumpama dengannya yang melibatkan tujuan-tujuan yang baik. Walaupun tiada hadis yang sahih mengatakan mengunyah 40 kali adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, namun ajurannya di sini ialah makanan yang masuk ke mulut perlu dikunyah bagi memudahkan penghadaman dan juga untuk mengelakkan masalah perut. Malah, terdapat sebuah kajian yang dilakukan oleh penyelidik dari Harvard School of Public Health di Amerika Syarikat terhadap sekumpulan lelaki mendapati bahawa mereka yang mengunyah makanan lebih lama berbanding yang mengunyah sekejap boleh mengelakkan obesiti dan kalori makanan akan berkurang. Hal ini kerana tempoh mengunyah makanan dengan lebih lama membolehkan ia bercampur dengan air liur secara baik. Ia penting bagi membantu melicinkan makanan dan mengurangkan tekanan pada esophagus serta menyumbang kepada proses penghadaman melalui enzim yang ada. Oleh itu, amatlah dianjurkan untuk mengunyah makanan dengan baik dan lama bagi membantu proses penghadaman. Seterusnya, amalan pemakanan sunnah Rasulullah SAW ialah makan dengan tangan kanan menggunakan 3 jari. Seperti yang kita ketahui, kini ramai orang yang malu menggunakan jari. Mereka lebih gemar untuk menggunakan sudu ketika makan kerana mereka beranggapan memakan menggunakan jari ini satu perkara yang kotor ataupun keji. Tetapi sebenarnya, makan menggunakan jari ini terdapat pelbagai faedah dan juga ia merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Daripada hadis riwayat Muslim, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Jadi, berdasarkan hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah menggalakkan setiap Muslim untuk menggunakan tangan kanan untuk makan. Seterusnya, kelebihan menggunakan tangan ataupun jari ketika makan. Yang pertama, menggunakan 3 jari kanan mengecilkan saiz suapan dan seterusnya makanan dapat dikunyah dengan sempurna. Makan dengan jari ini
juga merupakan cara untuk memperoleh hasil terbaik dalam proses pencernaan. Ini secara tidak langsung mampu menghindarkan penyakit yang disebabkan oleh perut. Menurut artikel yang diterbitkan dalam satu website pada Oktober 2010, makan menggunakan tangan terbukti lebih menyihatkan kerana jari akan mengeluarkan enzim RNase yang dapat mengawal aktiviti bakteria sehingga ke tahap minimal dalam sistem pencernaan. Membahagikan perut kepada 3 bahagian. Seperti yang kita tahu, ramai orang makan sehingga terlalu kenyang. Perbuatan ini bukan sahaja tidak disukai Rasulullah, malah memberi kesan yang buruk pada kesihatan manusia. Terdapat banyak penyakit yang akan dihidap manusia apabila makan secara berlebih-lebihan, seperti hiperkolesterolemia, darah tinggi dan diabetes. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak ada tempat yang diisi oleh anak keturunan Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak keturunan Adam agar makan sekadar untuk menegakkan tulang sulbinya. Melainkan jika dia tidak dapat mengelak, maka isilah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh itu, berdasarkan hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa Rasulullah menyarankan umatnya agar makan secara berpada atau membahagikan perut mereka kepada makanan, minuman dan udara. Hal ini kerana manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oleh itu, sunnah ini bukan sahaja dapat mencegah banyak penyakit, malah dapat mengelak manusia daripada membeli ubat-ubat suplemen bagi menjaga kesihatan mereka. Terusnya, amalan pemakanan sunnah yang ingin kami kongsikan yang terakhir adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Terdapat satu hadis yang membincangkan mengenai hal ini. Hadis ini bermaksud, kita, iaitu kaum muslimin, adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Walau bagaimanapun, hadis ini mempunyai sanad yang dhaif. Namun begitu, makna daripada hadis ini benar dan bermanfaat buat manusia. Jadi, mengapa kita perlu makan sebelum berasa lapar? Berasa terlalu lapar akan mengakibatkan kita makan dalam kuantiti yang banyak dalam suatu hidangan. Menurut kajian yang dilakukan di Universiti Cornell, individu yang membiarkan dirinya dalam keadaan terlalu lapar berkecenderungan untuk memilih makanan ringan sebagai hidangan utama berbanding individu yang makan pada awal waktu atau sebelum berasa lapar. Seterusnya, mengapa kita perlu berhenti makan sebelum kenyang? Apabila kita berasa terlalu kenyang, kita akan berkecenderungan untuk bermalas-malasan dan memilih untuk berehat daripada meneruskan tugasan yang telah diamanahkan. Selain itu, apabila kita berada dalam keadaan terlalu kenyang, ia akan membuatkan kualiti hasil tugasan kita menurun akibat berasa ngantuk ketika melakukannya. Kesimpulannya, kita mestilah mempraktikkan amalan pemakanan sunnah dalam kehidupan seharian kita. Selain mendapat pahala dan keredaan daripada Allah, amalan pemakanan sunnah juga mendatangkan pelbagai manfaat pada tubuh badan kita dan perkara ini telah dikukuhkan lagi dengan adanya dapatan kajian daripada sudut saintifik. Pendidikan di rumah adalah pendidikan pertama dan utama bagi kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa perlu mengambil cakna mengenai hal ini kerana mereka adalah salah satu pihak yang memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk mengamalkan amalan pemakanan sunnah ini sejak kecil lagi. Bab kata peribahasa, melentur buluh ialah daripada rebungnya. Kanak-kanak kini adalah pemimpin negara pada masa akan datang. Apabila amalan ini sudah menjadi sebati dalam diri masyarakat, misi negara bagi melahirkan generasi yang sihat akan tercapai. Dan sesungguhnya, punca segala penyakit adalah daripada amalan pemakanan kita sendiri.